Kisah bermula dengan memperkenalkan watak Awang Teleng, salah seorang pejuang yang terselamat dan masih hidup selepas tamatnya pertempuran hebat di Batas Besar. Pada waktu itu, kawasan Pasir Putih telah dikuasai oleh beberapa tokoh penting. Antaranya ialah Engku Besar Tun Ahmad selaku Raja Pasir Putih, Tuk Janggut selaku Menteri Besar, Haji Said Merbul selaku Pengapit Raja, Encik Ishak selaku Ketua Jajahan Pasir Putih, Awang Teleng, Ali, Mat Saman dan yang lain sebagai Panglima Muda. Ketegangan mula timbul apabila Tuk Janggut menyatakan penentangannya terhadap perintah Sultan berkaitan urusan pemungutan cukai yang membawa kepada gerakan Tuk Janggut semakin membesar ekoran sokongan daripada rakyat jelata. Susulan itu, Sultan telah menitahkan Menteri Besar Hasan dan beberapa yang lain untuk pergi berjumpa serta berunding dengan Tok Janggut. Mendengar hal itu, Tok Janggut bersama-sama 1,000 orang pengikutnya kemudian bergerak menuju ke Padang Amat. Namun, setibanya mereka di sana, semua wakil Sultan didapati telah pun pulang ke Kota Baru. Tidak lama kemudian, Menteri Besar menghantar pesanan melalui Haji Su yang menyuruh Tuk Janggut menyerahkan diri kepada Sultan untuk berdamai dan bakal dihukum mengikut undang-undang. Namun, Tuk Janggut dengan tegas enggan berbuat demikian. Keadaan semakin meruncing apabila Sultan menitahkan agar Tok Janggut ditangkap. Malah, pihak Kota Baru telah menawarkan ganjaran sebanyak RM500 bagi sesiapa yang berjaya mendapatkan kepala Tok Janggut, Engku Besar, Encik Ishak dan Haji Said Merbul. Menyedari ancaman itu, Tok Janggut menyeru para penyokongnya agar sentiasa bersedia menghadapi sebarang serangan. Akhirnya, perang meletus. Suasana menjadi kelam apabila kampung diselubungi asap tebal akibat tindakan askar sepoi yang mengganas dengan membakar rumah serta membunuh penduduk. Dalam pertempuran yang menyedihkan itu, Tok Janggut telah gugur syahid. Sementara itu, Engku Besar, Haji Said dan beberapa yang lain terpaksa melarikan diri ke Siam. Antara mereka yang masih terselamat dan hidup selepas peristiwa berdarah itu ialah Awang Teleng, Ali, dan Mat Saman. Kisah diteruskan dengan kehidupan Awang Teleng yang kini dalam buruan. Bagi mengelakkan dirinya daripada ditangkap oleh askar sepoi, Awang Teleng terpaksa berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Keadaan yang sama turut dialami oleh rakan-rakannya, Ali dan Mat Saman, yang sentiasa berada dalam waspada demi keselamatan nyawa mereka. Dalam persembunyiannya, Awang Teleng mulanya menetap di rumah Saleh. Namun, dia tidak boleh tinggal lama di situ. Selepas hanya bermalam sehari di sana, dia kemudiannya beralih ke rumah Pak Ni Ahmad selama 5 hari. Perjalanannya diteruskan apabila dia berpindah pula ke rumah Pakcik Ayub dan menetap di sana selama lebih sebulan. Takdir kemudian mempertemukan semula Awang Teleng dengan Ali setelah mereka berpisah pada pertemuan pertama selepas perang di Batas Besar. Pertemuan itu bukan sekadar melepas rindu, malah mereka mula merancang satu tindakan berani untuk membakar rumah Pasung bersama-sama dengan Saleh. Dalam rancangan itu, Awang Teleng telah berpakaian seperti wanita untuk mengaburi mata askar sepoi dan memudahkan mereka untuk membakar rumah Pasung tersebut. Namun, perjuangan mereka tidak semudah yang disangka. Walaupun rancangan tersebut berjaya dijalankan, berita duka melanda apabila Saleh akhirnya meninggal dunia dalam peristiwa tersebut. Dengan perasaan yang berat, Awang Teleng dan Ali meneruskan perjalanan mereka menuju ke Bukit Merbau dengan satu misi, yaitu untuk bertemu kembali dengan rakan seperjuangan mereka, Mat Saman. Detik yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Mat Saman, Ali dan Awang Teleng bertemu semula. Mereka mula menyusun strategi nekat untuk menyekat kemarahan askar sepoi.
Mat Saman kemudiannya menyatakan idenya untuk melakukan penyerangan ke atas kereta api yang memuatkan askar sepoi beserta senjata dan peluru mereka. Perkara itu serta-merta dipersetujui oleh Ali dan Awang Teleng dengan mengandalkan Mat Saman sebagai ketua mereka. Tanpa membuang masa, mereka bertiga mula melaksanakan rancangan berbahaya tersebut di Bukit Panau. Suasana pastinya tegang saat misi bermula. Mat Saman dengan keberanian yang luar biasa berjaya membunuh pemandu kereta api dan membakar bahagian kepala kereta api tersebut, menyebabkan kekacauan besar kepada pihak musuh. Pada masa yang sama, Awang Teleng bertindak pantas memusnahkan bekalan senjata dan peluru yang terdapat di bahagian tengah kereta api. Begitu juga dengan Ali yang bertindak pada hujung ekor kereta api. Tindakan nekat mereka ini telah melumpuhkan kekuatan askar sepoi buat seketika. Syukurlah, selepas berjaya melaksanakan misi yang penuh risiko tersebut, mereka bertiga terselamat dan berjaya melarikan diri dari tempat kejadian. Akhirnya, tiba masanya untuk mereka membawa haluan masing-masing. Setelah melalui pelbagai rintangan, Awang Teleng, Ali, dan Mat Saman terpaksa berpisah. Mat Saman memilih untuk menuju ke Rantau Panjang, manakala Ali pula pulang ke Sigi untuk menemui istrinya, dan Awang Teleng meneruskan perjalanan ke Jeram bagi bertemu dengan tunangnya, Wan Sari. Awang Teleng kemudiannya pergi ke rumah Wan Sari. Setibanya di sana, dia melihat Pak Su Sudin sedang sibuk mencangkul di halaman. Sebaik sahaja Pak Su Sudin mendongak dan melihat susuk tubuh Awang Teleng yang masih selamat, langkahnya terhenti. Air matanya mula mengalir. Dia langsung mengajak Awang Teleng untuk naik ke rumah. Ketika Pak Su Sudin mengajak Awang Teleng naik ke rumah, mereka terserempak dengan Wan Sari dan Mak Wan Membunga yang kebetulan sedang membimbit bekas air. Sama seperti Pak Su Sudin, Mak Wan Membunga tergamam dan tidak dapat menahan tangis melihat kedatangan Awang Teleng. Awang Teleng pula seolah-olah terpaku, matanya ralit merenung wajah Wan Sari tanpa henti, cuba mengubat rindu yang sudah sekian lama mencengkam jiwa. Suasana di rumah Wan Sari menjadi hening apabila Awang Teleng mula menceritakan segala peristiwa pahit getir yang telah berlaku sepanjang perjuangan mereka. Mendengarkan kisah itu, hati mereka semua dirundung rasa sebak yang amat mendalam. Melihatkan keadaan Awang Teleng yang keletihan, ibu bapa Wan Sari mempelawa Awang Teleng untuk tinggal di situ beberapa hari. Namun, ketenangan yang dikecap hanyalah bersifat sementara. Takdir yang kejam sekali lagi menguji mereka apabila pada suatu malam yang sunyi, rumah Wan Sari telah diceroboh oleh askar sepoi. Seluruh ahli keluarga Wan Sari telah ditawan, mencetuskan keadaan yang penuh kengerian. Melihat keadaan itu, Awang Teleng tidak sanggup berpuluk tubuh. Dengan sisa keberanian yang ada, beliau cuba untuk menyelamatkan keluarga tersebut daripada cengkaman musuh. Namun, kudratnya tidak mampu menandingi serangan askar sepoi. Beliau akhirnya berjaya dipukul dengan kejam dan ditangkap. Penderitaan Awang Teleng tidak terhenti di situ. Beliau disiksa tanpa belas kasihan sebelum digari untuk dibawa ke pengkalan Pasir Pekan. Di sana, dalam suasana yang penuh hibah, muka Awang Teleng ditutup dengan sehelai kain hitam sebagai tanda berakhirnya riwayat seorang pejuang. Maka, berakhirlah riwayat Awang Teleng apabila beliau ditembak sehingga meninggal dunia. Gugurnya beliau menjadi saksi kepada sebuah pengorbanan yang tiada galang gantinya dalam lipatan sejarah perjuangan tanah air. Maka, begitulah jalan cerita atau plot yang terdapat dalam novel Pewira yang dimulakan dengan permulaan, perkembangan, klimaks, peleraian, dan akhirnya penutup.